Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita baca sama-sama. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasulah, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Muslimin muslimat, adik-adik, abang-abang, semua yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita menggunakan buku 65 gambaran kehidupan sahabat. 65 tu bermaksud ada 65 orang sahabat dalam buku yang dikarang oleh Fadilatul Doktor Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha rahimahullah. Semoga kita mendapat manfaat daripada buku yang dia tulis di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Malam ni kita sampai pada sahabat yang ke-21, iaitulah sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas. Selalu orang Islam akan sebut nama beliau yang masyhur Ibn Abbas. Sahabat malam ni ialah antara sahabat kanan Rasulullah SAW, walaupun ketika Nabi wafat umur beliau hanyalah 13 tahun. Tetapi dia sahabat yang besar dari segi ketakwaan dan keilmuan yang dia miliki. Jadi Ibnu Abbas ni ataupun nama dia Abdullah, disebabkan sahabat ramai yang nama Abdullah, ada berpuluh-puluh sahabat yang bernama Abdullah, maka mereka memanggil beliau dengan satu nama lain. Bila disebut Ibn Abbas, maka itu bermaksud Abdullah bin Abbas. Kata para ulama sejarah, Ibnu Abbas memiliki kemuliaan dari setiap sudut. Ibnu Abbas memiliki kemuliaan dari setiap sudut. Radhiyallahu anhu. Masya Allah. Satu kelebihan yang Allah pilih untuk beri kepada sahabat Nabi yang mulia ni. Kemudian, kemuliaan pertama yang disebut oleh Dr. Abdul Rahman terhadap yang ada dalam diri Ibnu Abbas ialah kemuliaan hubungan kekeluargaan. Sahabat ni adalah sepupu Nabi. Sepupu betul ya tau. Orang Melayu ni kadang hubungan yang jauh pun dia akan sebut tu saudara saya kan. Tapi hubungan jauh. Kadang bukan sepupu, bukan dua pupu. Jauh sangat. Tapi dia sebut saudara. Ibnu Abbas ataupun Abdullah ibn Abbas ialah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Abbas bapa saudara Rasulullah. Al-Abbas, Abu Talib, Hamzah kan. Ni semua bapa saudara Nabi. Jadi salah seorang bapa saudara Nabi, Al-Abbas. Bila kita belajar tentang sahabat, kita juga akan mendengar dalam masa yang sama sedikit sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu belajar tentang sahabat? Sebab kita nak tengok satu generasi yang ditarbiah dan diuniversitikan, yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini memiliki ketakwaan dan keilmuan, kesolehan yang sangat tinggi kerana guru mereka seorang yang hebat. Guru seorang yang hebat, masya-Allah. Kemudian dari sudut kemuliaan yang kedua ialah kemuliaan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada beberapa kanak-kanak yang dibesarkan sendiri oleh Rasulullah dan kesemua mereka adalah hebat. Antaranya Zaid ibn Harithah, antara lain juga ialah Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan dengar nama yang saya sebut, kanak-kanak yang dibesarkan oleh Rasulullah ataupun yang dibimbing dari kecil, daripada umur mumayyiz tu, 6 tahun, 7 tahun. Antaranya Abdullah ibn Abbas, antaranya Anas ibn Malik. Itu empat nama kanak-kanak yang dibesarkan oleh Rasulullah. Kebanyakan mereka daripada umur mumayyiz 6 atau 7 atau 8 tahun. Semua ni. Dan keempat-empat ni mampu untuk mentadbir dunia. Keempat-empat orang ni. Okey. Hari ni kita nak tengok Ibn Abbas. Dia mendampingi Rasulullah sejak daripada umur 6 tahun. Mula melazimi Rasulullah seperti bayang-bayang Nabi SAW. Jadi kemuliaan beliau yang paling besar, kata para ulama sejarah, ialah mendampingi Rasulullah SAW. Yang kedua, hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, kemuliaan ilmu, sehingga menjadi pendeta, salah seorang pendeta umat Rasulullah. Ibn Abbas ni. Kalau orang nak buka sekolah ke akademi kan, Akademi Ibn Abbas, sangat menarik. Selain daripada sahabat Nabi yang terkenal dengan keilmuan, iaitulah Ibn Mas'ud, Ibn Abbas antara yang terkenal dengan keilmuan yang tinggi beliau di kalangan sahabat. Sahabat ada 100,000 lebih sahabat Nabi, 100,000 lebih. Tak semua adalah ulama. Bukan semua di kalangan sahabat adalah ulama, bukan. Disebutkan oleh para ulama lebih kurang 70 orang sahaja di kalangan mereka adalah para ulama. Nombor 4, kemuliaan ketakwaan, kerana dia ikut Nabi daripada kecil. Nabi sendiri yang mentarbiah Ibn Abbas. Dia melihat akhlak Nabi, dia melihat ibadah Nabi SAW tiap-tiap hari, siang dan malam, sehingga disebutkan oleh para ulama bahawa beliau banyak menangis kerana takut kerana Allah. Tuan-tuan renung kehidupan orang dulu, banyak menangis kerana takut kerana Allah, sehingga air matanya melekukkan dua pipinya. Macam lebih-lebih je Ustaz sebutkan. Tidak lebih-lebih. Tetapi kerana keadaan yang sebegini tidak wujud pada zaman ini, hatta pada kebanyakan para ulama kita pun dah tak ada. Sifat para ulama di kalangan sahabat zaman ni dah tak ada. Walaupun di kalangan ulama kita. Bukan saya kata ulama kita jahat, tidak. Tetapi begitulah bezanya iman dan kesolehan ulama dulu dengan para ulama hari ini. Banyaknya menangis kerana takut kerana Allah. Tuan-tuan ingat ayat ni, sehingga membentuk lekukan di sini. Di sini. Sehingga boleh nampak ada satu lekukan kecil di sini. Kerana selalu mengalirkan air mata, rindukan Allah ataupun takutkan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hebatlah ulama dulu. Subhanallah. Itu kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Ibn Abbas. Jadi Ibn Abbas ni tadi saya dah sebut, waktu Nabi wafat umur dia 13. Maksudnya waktu bila dia belajar dengan Nabi? 6 tahun atau 7. Yang ni diketahui apabila membaca kisah kehidupan Ibn Abbas. Walaupun bersama dengan Rasulullah daripada umur 7 sampai dia umur 13, lebih kurang 7 tahun lah, kita kata 6 atau 7 tahun sahaja melazimi Rasulullah SAW sebagai murid. Sebagai murid, tuan-tuan, bukan sebab adik-beradik. Sebagai murid. Nabi maksudnya bukan Nabi hanya mengambil adik-beradik, bukan. Zaid ibn Harithah bukan adik-beradik Nabi, bahkan bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Zaid datang daripada luar. Tapi dipelihara oleh Rasulullah. Kulit hitam. Zaid ibn Harithah. Anas ibn Malik bukan adik-beradik Nabi. Orang Madinah, tapi duduk dengan Nabi daripada kecil. Berkhidmat dengan Rasulullah. Begitu juga Ibn Abbas berkhidmat dengan Nabi, melazimi Nabi sebagai seorang murid dan umat. Sebagai seorang umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah SAW, mengagumi Rasulullah. Mengagumi pesuruh Allah yang dia ikut ni. Jadi, bila dia selalu duduk dengan Nabi dan dengan kepintaran Ibn Abbas yang tinggi, maka beliau menjadi manusia kelima di atas muka bumi Allah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang.
Ibn Abbas adalah manusia kelima di atas muka bumi Allah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Nombor 1 Abu Hurairah, Abdul Rahman ibn Sakhar Abu Hurairah. Nombor 2 Ibn Umar. Nombor 3 Anas ibn Malik. Nombor 4 Aisyah bintu Abi Bakar. Ni ranking Dan yang kelima adalah Abdullah ibn Abbas. Tuan-tuan renung ayat yang saya sebut ini, jangan laju. Tuan-tuan renung ayat ni, maksudnya umur 7 tahun, Nabi wafat dia umur 13. Tetapi boleh meriwayatkan lebih daripada 1660 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1660 hadis Nabi. Tuan-tuan kita duduk dengan ibu ayah kita berpuluh-puluh tahun, kita hafal perkataan mereka. Adalah 5-16 ayat-ayat mereka yang mereka keluarkan yang kita ingat bincangan adik-beradik ini mak selalu pesan Ada mak selalu pesan tu perkataan mak kita lah tu. Ataupun ayah selalu pesan, itu perkataan ayah kita. Dengan usia yang begitu muda, Ibn Abbas menghafal 1660 perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuh barakah, kehidupan yang penuh barakah. Genius, alim, itu yang para ulama sejarah sebut memiliki kemuliaan dari setiap sudut. Petah bercakap, genius, keturunan yang mulia, duduk dengan melazimi Rasulullah SAW dan berkata Masruq ibn Ajda' Masruq ibn Ajda' ni seorang ulama besar di kalangan tabi'in yang menjadi murid kanan kepada Ibn Abbas, murid kanan kepada Ibn Abbas. Dia kata, kalau aku melihat Ibn Abbas, maka aku berkata manusia yang paling tampan. Dan apabila dia bercakap, aku berkata manusia yang paling petah. Dan apabila dia menyampaikan ilmu, aku akan menyebut dalam hatiku manusia yang paling alim. Dan nampak Masruq ibn Ajda' radhiyallahu anhu antara murid kanan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Okey, tuan-tuan sekalian, dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ibn Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Siapa belajar sirah malam ni, siapa yang ada maklumat asas sirah, dia akan faham. Dia akan faham. Siapa yang ada maklumat asas sirah, dia akan faham. 3 tahun sebelum Nabi berhijrah, Ibn Abbas dilahirkan. Waktu tu umur Rasulullah 50. Sebab Nabi berhijrah umur 53. Ataupun lebih kurang 51 lah umur Nabi waktu Ibn Abbas dilahirkan. 3 tahun sebelum berhijrah, Ibn Abbas dilahirkan. Kemudian ibu kepada Ibn Abbas, bismillah, masya Allah, bawa bayi ini pergi ke rumah Rasulullah, pergi ke rumah Nabi. Dia minta untuk Nabi tahnikkan anak dia. Nabi tahnikkan anak dia. Tahnik, orang Melayu panggil belah mulut. Ada segelintir kecil orang Melayu yang liberal ni, dia kata pengotok kan. Dia kata ni ada adat ni, adat pengotok membelah mulut ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati. Tahnik adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cari orang alim yang soleh untuk menggerakkan mengurut lelangit bayi dengan manisan yang bercampur dengan sedikit air liur orang soleh dan alim tadi ni. Jadi Nabi kunyah sikit kurma tadi, Nabi pun keluarkan sikit kurma tadi dengan jari telunjuk tu, Nabi pun menggosok ataupun tahnik mengurut lelangit bayi tadi sikit je. Kemudian berdoa untuk si bayi. Itu dinamakan tahnik dan itu adalah sunnah Nabi SAW. Dan Ibn Abbas ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perkara pertama yang masuk ke dalam mulut Ibn Abbas bercampur dengan tubuh badan Ibn Abbas adalah air liur suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini bukan melebih-lebihkan pemujaan kepada Nabi. Ini bukan melebih-lebihkan, ini ajaran Islam yang ada asasnya, yang ada dalilnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, bermula daripada dia baligh, mumayyiz, bukan baligh, bermula daripada Ibn Abbas, saya minta maaf, Ibn Abbas mumayyiz, dia mula melazimi Rasulullah. Dia suka dengan Rasulullah.
dia dah mula sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dah masuk Islam, dia duduk dengan Nabi, dia sediakan air wuduk Nabi, dia solat dengan Nabi SAW, dia bermusafir dengan Nabi. Untung Abdullah ibn Abbas yang diperkenalkan oleh keluarga dia kepada Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan yang ada anak-anak, ajak anak-anak untuk kenal para ulama yang soleh, orang alim yang soleh. Kenalkan anak-anak daripada kecil. Tunjuk gambar orang alim yang soleh. Bawa anak-anak ziarah orang-orang alim yang soleh. Biar dia kenal, biar dia tengok daripada kecil. Ni anak kita umur 18, tak kenal tok guru yang paling besar. Di tempat dia tak kenal. Tapi sebut syiar dia tahu. Dah berpindah ke MU ke apa. Maklumat-maklumat lain. Pelakon. Orang dulu mendidik anak-anak, memperkenalkan anak-anak kepada para ulama yang saleh, yang alim, yang saleh. Dan pada zaman Rasulullah, para sahabat bawa pergi ke Nabi. Dia tunjuk tu Rasulullah. Itu Rasulullah. Allah yang memilih beliau untuk menjadi pesuruh Allah. Akhlak Nabi pun baik, tak pernah ambil harta orang, cakapan Nabi baik, lengkap Rasulullah. Maka Ibn Abbas daripada kecil mengagumi Rasulullah kerana itu pesuruh Allah. Yang ni siapa yang bangkitkan perasaan ni? Mak dengan ayah. Ibu dengan ayah. Bismillah, Masya Allah. Ibu dengan ayah. Kemudian kata Ibn Abbas, aku melazimi Rasulullah SAW sehingga pada satu hari Nabi bersiap untuk solat. Ibn Abbas dengan kematangan dia, walaupun dia muda, walaupun dia kecil, sehingga Sayyidina Umar puji apa? Sayyidina Umar puji Ibn Abbas, dia kata seorang remaja yang matang, walaupun masih remaja, tetapi mempunyai kemampuan akal dan kehidupan yang matang seperti seorang lelaki yang berumur 30 hingga 50 tahun. Ini pujian Sayyidina Umar. Suka bertanya dan sangat bijaksana, kata Umar bin Khattab memuji Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Subhanallah. Kata Ibn Abbas, satu hari Nabi nak ambil sembahyang, Nabi nak solat. Maka Ibn Abbas pun tengok, dia tahu. Maksudnya Nabi perlu untuk berwuduk. Zaman tu tak ada paip dalam rumah. Maka nak berwuduk, kena pergi ambil air dalam telaga. Bila dia tengok Nabi bersiap, dia terus berlari pergi ke telaga. Pergi ke telaga, cedok air telaga, letak dalam baldi, penuhkan, angkat pergi ke Nabi. Nabi baru nak keluar rumah, tengok Ibn Abbas angkat air. Nabi tak suruh, Nabi tak panggil, Nabi tak arah, Nabi tak tanya. Bila Nabi tengok satu orang anak muda, bukan anak muda tuan-tuan, kanak-kanak, umur 9, baru 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Tetapi bijak, cerdik. Kena latih anak. Anak-anak tuan-tuan, anak-anak kalau dilatih untuk buat kerja rumah, insya-Allah dia orang yang reti bila pi hidup dengan masyarakat. Tutup lampu, tutup kipas, sapu sampah, buang sampah dalam tong sampah, susun selipar, lap tingkap, tolong ayah basuh kereta, siram pokok bunga. Latih anak-anak untuk melatih akal dan attitude dia, hidup sebagai seorang yang matang dan bertanggungjawab. Tuan-tuan, beza bila kita jaga anak-anak di asrama, kita akan tengok ibu ayah yang cekap dengan ibu ayah yang tak peduli anak, pakaian, kepiah kotor, koko dan sebagainya. Dengan ibu ayah yang mahir, bila kita tengok anak dia tu kita tahu dah cara berjalan, cara hormat orang, cara serve, cara menguruskan diri. Ibnu Abbas ni bila dia tengok Nabi nak keluar tu, dia terus pergi ambil air. Orang yang cakna. Bila Nabi tengok, Nabi seronok. Nabi senyum, Nabi seronok. Kemudian Nabi solat, Ibn Abbas duduk di belakang. Sepatutnya bila solat dengan Nabi, berdua-duaan dengan Nabi, Nabi sembahyang sunat, dia ikut tau. Ibn Abbas ni, Nabi solat sunat bukan solat fardu. Sebab Nabi solat fardu di masjid. Dan Nabi suka solat sunat di rumah. Nabi solat fardu di masjid dan Nabi suka solat sunat di rumah. Kata Ibn Abbas, satu hari aku ikut Nabi solat sunat. Tetapi walaupun sembahyang dua orang, sepatutnya Nabi duduk di sebelah kanan. Dekat dengan kanan kan. Tapi dia duduk di belakang. Nabi nak tarik dia. Nabi tarik dia tapi dia pergi belakang balik.
Habis semayang, hari yang sama Ibn Abbas menyediakan air wudu untuk Rasulullah tanpa Nabi suruh tu. Nabi kata, wahai Ibn Abbas, ya ibna ammi. Nabi sebut, ya ibna ammi ni wahai anak pakcikku. Arab suka panggil panggilan macam tu, panggilan yang lebih mesra. Ya ibna ammi. Ibn ammi, anak pakcikku. Nabi kata, ya ibna ammi. Nabi tunduk Nabi tunduk sebab Ibn Abbas waktu tu kanak-kanak. Jadi Nabi tunduk sikit. Ini sifat Rasulullah bila nak bercakap. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila nak bercakap, Nabi akan mengarahkan dan mengalihkan keseluruhan badan dan muka dia kepada orang yang dia nak cakap, walaupun orang itu adalah hamba abdi. No? Sallallahu alaihi wasallam. Indah akhlak Nabi. Jadi bila Nabi nak bercakap dengan Ibn Abbas, Nabi kalih ke arah Ibn Abbas, Nabi tundukkan muka dia, Nabi kata, wahai sepupu, tadi kenapa aku tarik kamu main duduk sebelah, kamu pergi belakang? Kau kenapa tak duduk sebelah? Ibn Abbas kata, wahai Rasulullah, kamu orang yang mulia. Aku rasa tak layak kan. Aku rasa tak layak nak duduk di tepi kamu sebab kamu seorang yang mulia, tinggi kedudukan kamu, wahai pesuruh Allah. Nampak macam lebih-lebih nampak macam lebih-lebih kalau ikut bahasa orang hari ni, apa kan lebih-lebih ni. Tetapi begitulah mereka memuliakan Rasul mereka sehingga mereka dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bila Nabi dengar perkataan yang penuh kecerdikan dan bijaksana ni, Nabi pun berdoa kepada dia, Allahumma rzuqhul hikmah. Ya Allah, kurniakanlah hikmah kepada anak ini. Dan lelaki inilah, Ibn Abbas inilah yang didoakan oleh Rasulullah. Nabi letakkan tangan dia di atas dada dia. Nabi baca, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Wahai Allah, jadikanlah dia ni orang yang alim dalam agama dan kayakanlah dia ni dengan ilmu mentakwil dan mentafsir. Maka jadilah lepas itu membesarlah Ibn Abbas sebagai satu orang yang rajin menuntut ilmu, suka dan gila dengan ilmu, sangat suka dengan ilmu. Lepas pada tu masya-Allah, dan dia adalah makhluk pertama di atas muka bumi Allah ni di kalangan sahabat yang paling alim tentang tafsiran dan takwilan isi kandungan Quran. Nombor satu. A'lamun nas, orang yang paling alim di kalangan umat Nabi Muhammad tentang isi kandungan Quran. Bismillah, masya-Allah. Itu kata kelebihan Ibn Abbas lah. Dan sangat rajin tuntut ilmu. Untuk kisah yang terakhir pada malam ni, kita akan sambung ni siri 1 tentang Ibn Abbas. Kita akan sambung nanti siri 2. Kisah yang saya nak sebutkan yang terakhir untuk siri 1 tentang keilmuan Ibn Abbas ialah sangat rajin untuk menuntut ilmu. Nak jadi alim ni, tuan-tuan tengok tok guru yang alim tu bukannya mudah, ambil masa 3 tahun, 4 tahun duduk di kampung, bukan. Kebanyakan mereka ambil masa belasan tahun daripada kecil belajar ilmu agama, dan sangat rajin. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kalau nak cari dengan satu macam ni kalau dia dengar ada satu hadis yang dia belum pernah mendengar hadis itu, ada dekat seorang sahabat, dia akan pergi tunggu di depan rumah sahabat tu untuk menuntut ilmu. Dia tak ganggu. Macam ni, satu hari Ibn Abbas dengar satu hadis Nabi dan dia tidak pernah mendengarnya. Sebab Ibn Abbas walaupun orang kelima di kalangan sahabat paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, tetapi dia tidak mendengar kesemuanya sebab hadis Nabi ada ratus ribu. Hadis Nabi ada ratus ribu. Ada yang dihafal oleh Sayyidatina Aisyah, tidak dihafal oleh Ibn Abbas. Ada yang dihafal oleh Ibn Abbas, hadis Nabi tidak dihafal oleh Abu Hurairah. Jadi begitu, para sahabat tidak dengki satu sama lain, tapi menuntut ilmu di antara satu sama lain. Satu hari Ibn Abbas yang alim ini, dia dengar ada satu hadis, dia dengar, kamu dengar mana hadis ni? Maka orang beritahu daripada sahabat yang bernama sekian-sekian, Nabi dah wafat.
Ibn Abbas terus pergi ke rumah sahabat itu, tapi waktu tu ialah waktu qailulah sebelum zuhur. Iaitu waktu qailulah, para sahabat rehat sebelum zuhur. Ambil take a nap kan, setengah jam 45 minit tidur sebelum zuhur. Jadi bila Ibn Abbas pi, dia tengok rumah tu sunyi. Dan waktu tu waktu qailulah. Dia pun tunggu, kata Ibn Abbas, dia tunggu depan rumah. Tak mengendap, tak tengok kok tingkap, tak ketuk pintu, dia tunggu depan rumah. Kata Ibn Abbas, kalau aku ketuk pintu, aku yakin sahabat ini akan panggil aku masuk ke dalam rumah dia. Aku sangat yakin. Maka Ibn Abbas pun tunggu. Akhirnya bila dekat dengan waktu zuhur, sahabat ni pun nak keluar pergi semayang. Dan dia melihat Ibn Abbas sedang berbaring, bukan berbaring sepenuhnya, berbaring separuh, dengan meletakkan kain rida dia sebagai alas kepala dia. Dan debu memenuhi muka Ibn Abbas. Maka sahabat ni pun terkejut tengok Ibn Abbas. Wahai sepupu Rasulullah, kan? Sahabat ni panggil, wahai sepupu Rasulullah, kenapalah tak suruh aku pergi ke rumah kamu? Maka Ibn Abbas kata, aku nak belajar dengan kamu satu hadis, dan apabila aku nak belajar, aku yang kena datang, bukan kamu sebagai guru yang kena datang untuk aku dengar ilmu tersebut. Jadi begitulah gambaran salah satu daripada keadaan kerajinan Ibn Abbas menuntut ilmu, walaupun sahabat itu adalah lebih bawah daripada Ibn Abbas dari segi kemuliaan, dari segi keilmuan dan sebagainya. Tetapi beliau gairah dengan ilmu agama ni, maka dia yang pergi rumah sahabat tadi, radhiyallahu anhu. Jadi saya rasa kat tu saja, kita pun dah nak masuk Isyak untuk malam ni. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Sambung insya-Allah esok siri yang kedua, Abdullah bin Abbas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.